اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. آمين. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Menyambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan larangan, insya-Allah. Malam ini insya-Allah kita melihat pada ayat yang ke-131 daripada surah Al-Baqarah, insya-Allah. Pada muka surat yang ke-20. Surat 20. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke-131, muka surat yang ke-20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال أسلمت لرب العالمين. Terjemahan. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah kepadaku wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri, yakni tunduk taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Baik. Ayat ke-131 ini adalah ayat yang berbentuk suruhan. Allah sebutkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, Islamlah ataupun berserah dirilah kepadaku wahai Ibrahim. Ayat 131 ini datangnya cerita, dan ayat dimula pada sebelum inilah, beberapa ayat sebelum ini mula cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Allah cerita panjang lebar tentang siapa? Bani Israel. Lepas Allah dah cerita panjang lebar tentang Bani Israel, Allah datangkan kepada Nabi Muhammad SAW cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, dan kepada kedua-dua cerita ini, iaitu cerita Nabi Musa dan kaum dia, kemudian datang Nabi Ibrahim dan juga kaumnya, sudah tentu kedua-dua cerita ini adalah untuk apa? Untuk memberi ketenangan kepada Nabi SAW, nak memujuk Nabi, dan juga linutsabbita bihi fuadak, untuk nak menetapkan hati Nabi SAW. Dan dua Nabi ini, yang Al-Quran mulakan ceritanya dengan Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Kedua-dua Nabi ini memberi kesan yang besar. Kalau dalam Quran, cerita mereka dua inilah yang paling banyak sekali. Dan kisah-kisah dua orang Nabi inilah yang sangat memberikan banyak pengajaran dan juga ketenangan kepada Nabi SAW. Nabi Musa istimewa di sisi Allah. Dia adalah siapa? Gelaran Nabi Musa alaihissalam, dia adalah kalimullah, kan? Kalimullah, iaitu iaitu orang yang berkata-kata dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah gelarannya? Dia adalah Khalilullah, kan? Khalilullah, itulah kekasih Allah. Maka Allah mulakan penceritaan dalam surah Al-Baqarah dengan dua Nabi yang istimewa. Seorang Kalimullah, seorang lagi Khalilullah. Dua-dua ni kedudukan yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah mulakan dengan dua Nabi yang istimewa? Kenapa tak mulakan dengan Nabi Isa? Ataupun boleh mulakan dengan kisah Nabi Nuh,
kan, sebab Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang diutus, rasul ulul azmi yang pertama. Kenapa tak cerita dengan Nabi Nuh alaihissalam, kan? Tapi bermula dengan Nabi Musa. Setelah sebelumnya itu Allah ceritakan tentang permulaan manusia dengan Nabi Adam. Lepas itu yang core-nya bermula dengan Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin sebab ujian kedua-duanya amat berat. Masya Allah. Berat. Atau Baik. Kerana ujian kedua-duanya sangat-sangat berat. Baik. Dan kedua-dua ini, ujian kedua-dua Nabi ini sangat-sangat berat, dan kedua-dua Nabi ini adalah Nabi yang istimewa di sisi Allah. Kan? Maka dia umpama kan, kita cerita berkaitan dengan dua orang anak yang paling kita sayang. Dan kita ceritakan kisah mereka yang diorang ni dulu susah. Kan? Maka orang yang mendengar akan rasa macam ini dua orang anak yang dia paling sayang pun hidup susah, kan? Maka aku pun yang datang selepas dua orang anak yang dia sayang ni, kan, apalah sangat, kan, kalau menempuhi perkara yang sama. Kan, maka Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang Nabi dan Rasul yang kedudukannya istimewa, sangat-sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kan? Tetapi Allah nak ceritakan ada dua orang Nabi juga yang istimewa di sisi Allah. Mereka telah menempuh perjalanan yang sukar dalam nak menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla. Maka setelah Nabi Musa datangnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Ustaz, pada saya silakan. soalan sikit, just curious lah Ustaz. Mhm. Memang 4 orang ni memang yang dikatakan Nabi yang paling top lah kan. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, seorang apa? Nabi apa? Isa. Nabi Isa Isa. Isa lah kot. Bukan Isa kot. No. Seorang siapa Ustaz? Nabi apa? Ulul Azmi ke? Ulul Azmi. 5 orang. Kita ada 5 orang Ulul Azmi, bermula dengan Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah terjawab Ustaz. Saya nak tanya kenapa Nabi Isa, saya ingat Nabi Isa tak termasuk. Okey. Nabi Isa termasuk dalam 5 orang Ulul Azmi itu. Nabi Isa istimewa. Kan? Hingga kan dia istimewanya dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit. Istimewa. Cuma dari sudut gelaran itu untuk Nabi Isa wallahu alam tidak diberikan gelaran lah macam Kalimullah, Khalilullah, tapi kedudukan istimewa ada. Dia 5 orang rasul. Dia bukan Nabi Isa, maksud saya Nabi Nuh. Nabi Nuh kan tak ada gelaran Ustaz Nabi Betul. Nuh. Betul. Dia rasul yang pertama, tapi dia tak ada gelaran. Tak ada gelaran. Tapi dia contoh rasul yang pertama yang diutus setelah Nabi Adam alaihissalam. Dia kedudukannya istimewa, dia termasuk dalam ulul azmi, para rasul ulul azmi. Okey. Terima kasih. Itu kisah Nabi Nuh banyak juga. Dalam beberapa surah pun ada kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ustaz, Ya, saya. Khalil ni bukan sikit ke Ustaz? Yang sikit itu Qalil. Khalil. Ni Khalilullah ni macam tidur dia Ustaz. Tidur Dia tengah hari. dia qaf lam ya lam, atau macam kita kalau kita tulis Rumi dia ada KH ke? Tak. Kau kap alif saja. KA. Niko. Khalil. Satu lagi namanya Kho. Khalil. Khalil ni yang sedikit. Oh. Khalil ni yang kekasih. Kalau bahasa Melayu kita cerita dengan KH lah. Khalil. Gitu. Okay, terima kasih Ustaz. Yang Qailulah dia asal daripada sini, daripada Qalil. Lepas tu Qailulah dia tidur yang sekejap. Kalau orang tidur kalau orang Qailulah sampai 3 jam itu bukan Qailulah lah. Sampai 2 jam itu tak Qailulah. Qailulah dia tidur yang sekejap. Membuta. Itu membuta. Zimat. Qailulah lebih kurang setengah jam macam itulah. Alhamdulillah. Khalil dan juga Khalil. Sebutannya dekat. Kalau kurang tangkap dapat perkataan yang lain lah. So maknanya kan
berbeza. Sedikit dan juga kekasih. Okay, Ustaz, sambung cerita. Baik. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah kata iz qala lahu rabbuhu aslim. Wahai Nabi Ibrahim, Allah sebutkan kepada dia Islamlah. Aslim ni dia asal perkataan Islam lah. Dan Allah suruh Nabi Ibrahim untuk Islam ataupun tunduk berserah diri kepada Allah SWT. Maka para ulama membincangkan berkaitan dengan perkara ini. Bilakah Allah sebutkan perkara ini pada Nabi Ibrahim, kan? Sebab kalau dah diutus menjadi rasul ataupun nabi, kenapa Allah masih lagi suruh, kan? Islam, kan? Belum Islam lagi ke kalau dah diutuskan menjadi nabi itu, kan? Maka pendapat kebanyakan para ulama menyatakan bahawa ini yang Allah sebutkan sebelum daripada bala dan juga sebelum daripada Nabi Ibrahim alaihissalam diutuskan menjadi nabi. Ya, sebab kisah Nabi Ibrahim kan dia bermula dengan waktu dia kecil-kecil dulu, kan, yang dia tanya dekat kaum dia, kau sembah apa ni, kan? Lepas tu yang dia dia pecahkan berhala-berhala. So kisah Nabi Ibrahim dia bermula daripada awal. Dan dia bermula dengan kisah Nabi Ibrahim itu kebanyakannya menunjukkan betapa Nabi Ibrahim ini IQ-nya tinggi. IQ-nya tinggi. So dia berfikir. Dia tidak membuta tuli. Dia berfikir, dia nilai guna akal dia, dan dia mencari Tuhan. Hinggalah Allah berikan kepada dia hidayah dan mengangkat dia sebagai seorang nabi. Baik, maka Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya adalah agama Islam, sebagaimana agama para nabi yang datang sebelum itu dan juga selepas itu hingga pada Nabi Muhammad SAW. Agamanya sama, namanya adalah Islam. Ya, maka sebab itu Allah kata dalam Quran, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu dia bukan Yahudi, dia bukan juga Nasrani, akan tapi dia adalah hanif, musliman. Dia orang yang tulus, yang bersih, suci dalam kepercayaannya, dan juga dia adalah seorang muslim. Dan maka Nabi Ibrahim dia bukan membawa satu agama yang baru. Nabi Muhammad juga tidak membawa agama yang baru. Sebelum Nabi Ibrahim juga mereka membawa satu agama yang sama, yang dinamakan sebagai Islam. Maka sebab itu di akhirnya Allah terima agama adalah agama Islam sahaja, kan, yang diterima. Berbeza kalau kita lihat baru-baru ini kes tentang hadi minallah, kan, ada kan tentang hadi minallah, satu ajaran agama yang dah masuk ke Malaysia, kita tak sedar pun, kan. Yang ada video viralnya, dia buat apa? Siapa dah tengok? Dia buat apa? Video sembahyang Cina tu ke? Bukan. Yang dia buat macam ada majlis konvo tu. Dia pegang isteri orang apa semua tu, yang tak batal. Dia buat macam majlis konvo. Ya. Yang ambil sijil tu isteri, suami bawa isteri naik atas pentas ambil sijil, dan dia punya ketua dia tu bergambar dengan isteri, bagi sijil sambil pegang lah isteri. Setiap orang yang naik itu dipegang. Ada yang dipeluknya, ada yang isteri tu sendiri pergi peluk Tok Guru. Nama ajarannya adalah hadi minallah. Hadi itu petunjuk, minallah daripada Allah. Dan majlis itu umpama macam majlis konvo tu dibuat di mana? Dibuat di Langkawi. Allah sedia. Dibuat di Langkawi. Dekat hotel tu, dekat hujung Cenang tu, apa, Astana. Apa? Dekat hujung tu kan ada hotel. Kalau kita jalan Cenang tu, hujung sekali tu ada hotel yang signboard ada berwarna-warni tu. Hotel tu dia buat. Orang Langkawi. So orang Langkawi kena bagi perhatian lah sikit. Orang Langkawi. Apa yang disebutkan dalam itu disebutkan semua agama adalah sama kerana Tuhannya adalah Tuhan Allah Azza wa Jalla juga.
Tapi agama ini adalah yang diterima hanyalah Islam sahaja. Yang lain daripada itu tidak diterima. Itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Syariat Islam tak ikut macam mana nak jadi ulama Islam? Ya. Syariat Islam tak ikut macam mana nak jadi ulama Islam? Baik. Maka kalau kita lihat pada perkataan Islam, malam ni kita tak cerita pasal Islam lah sebab maklum cerita tentang Islam ini. So kita akan sentuh sedikit-sedikit sahaja. Islam, asal perkataan dia ada sin, lam dan juga mim yang bermaksud sejahtera. Yang bermaksud sejahtera. Baik. Akan tapi yang kita nak sebutkan di sini perkataan Islam itu selain daripada ia adalah agama yang maksud adalah agama Islam, maksudnya adalah seperti yang diletakkan dalam terjemahan ini. Terjemahan letakkan adalah berserah diri. Serah diri. Juga dia masuk tunduk patuh. Juga dimasukkan adalah taat. Itu dimasukkan dengan Islam. Baik. Maka sebab itu kalau cerita tentang agama, Allah banyak memberi contoh tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam ni sebagai apa? Sebagai bapa kepada kita semua. Betul tak? Betul ke tak? Betul ke tak betul? Baik, kita lihat pada ayat bukan Nabi terakhir. Adam. Betul Ustaz. Betul Ustaz, Nabi Ibrahim bapa kita. Itu betul bapa lah. fizikal. Nabi Adam kena bapa cakap betul fizikal. lah. Adam keturunan. Dah Ustaz kata cakap betul, saya pun kena kata betul lah Ustaz. Kan kalau saya kata salah kan Ustaz tanya kenapa pula salah. Malas saya nak jawab. Baik, antaranya kalau kita lihat pada ayat terakhir surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat yang ke-78, muka surat 341. 41. Muka surat 341 surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-78. Ayat panjang saya bacakan saja poin yang kita nak ambil. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Itu abikum Ibrahim tu. Terjemahan, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Itulah agama bapa kamu, Ibrahim. Baik. Maka sebab itu dari sudut ikutan agama, kita ini umat Islam dibapakan dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kita sebut millata abikum Ibrahim, dan agama bapa kamu Ibrahim. Dan begitu juga dalam doa atau zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, Nabi akan baca millata abina Ibrahim hanifan muslima. Nabi baca doa antara doa pagi dan juga doa petang itu antara yang disebut agama bapa kami, iaitulah Ibrahim. Dia adalah hanif dan juga muslim. Maka dari sudut agama, ikutan kita ataupun bapa kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun dari sudut kita kata fizikalnya, kita ini bapanya adalah daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka sebab itu kalau penceritaan dalam Al-Quran tentang agama banyaknya dikaitkan dengan penceritaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan dia adalah apa? Seorang yang musliman. Seorang muslim iaitu seorang yang berserah diri, tunduk patuh, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sedikit kita nak mengambil di awal perbincangan tentang ayat ini. Apakah bentuk tunduk patuh Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Allah sebutkan dia sebagai millata abikum, agama bapa kamu. Allah angkat dia sebagai bapa agama. Berserah kepada Allah. Bentuk tunduk patuh Nabi Ibrahim.
alaihissalam. Baik, yang pertama, kita ambil dalam Al-Quran, bentuk tunduk patuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama ialah baginda berlepas diri daripada bapanya. Baginda berlepas diri daripada bapanya. Kita lihat pada surah yang ke-9 ayat 113. Muka surat 205. Muka surat 205. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 113 dan juga ayat yang ke-114. Ayat 205. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لأواه حليم. Terjemahan. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapaknya dibuat melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapaknya musuh bagi Allah, ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Baik. Maka dalam ayat ini Allah kata tak boleh, tak dibenarkan Nabi dah beriman untuk minta ampun pada orang-orang yang musyrik walaupun daripada kalangan kaum kerabat sendiri. Maka bila telah jelas perkara itu pada Nabi Ibrahim, apa yang Nabi Ibrahim buat? Tabarra'a min. Dia pun berlepas diri daripada bapa dia. Begitu Allah sebutkan tak boleh, maka Nabi Ibrahim pun apa? Tunduk patuh kepada arahan tersebut. Dia tak tanya banyak. Baik. Kita ada 3 saja bentuk tunduk patuh Nabi Ibrahim. Yang kedua ialah meninggalkan ahli keluarga. Meninggalkan ahli keluarga. Kita lihat pada surah yang ke-14 ayat 37. Pada muka surat 260. Muka surat 260 surah Ibrahim. Surah yang ke-14 ayat yang ke-37. Nak keluar lagi kah? Ada nak keluar kah? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Terjemahan. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah, yakni tanah suci Mekah, dan tidak tanaman padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang dan memakmurkannya dengan ibadah. Oleh itu, jadikanlah hati sebagian dari manusia tertarik gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai ke situ, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk meninggalkan ahli keluarga dia di satu tempat yang tidak ada apa-apa. Satu tempat yang kering kontang, tidak ada sumber air. Itu disebut di sini biwadin ghairi zi zar'in. Di satu lembah yang tidak ada tanaman padanya. Bila tidak ada tanaman bermaksud kepada apa? Tak ada sumber air. Sumber air adalah perkara asas, kan? Maka Allah perintahkan begitu, apa yang dilakukan, itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Meninggalkan isterinya dan juga anaknya yang masih kecil, yang baru sahaja lahir, yang mana dia tunggu anak tu lama. Sampai dia dah tua dah. Bukan tua biasa, dah tua yang tua, betul punya tua lah. Barulah dikurniakan anak. Dan diperintahkan oleh Allah agar meninggalkan anaknya itu dan juga isterinya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dia tunduk patuh kepada arahan tersebut. Baik. Ustaz, satu soalan. Ya, saya silakan. Okey, kat sini cakap di sisi rumahmu. Adakah Kaabah dah ada masa tu? Belum lagi. Waktu itu Kaabah belum lagi. Kalau Sudah ada Ustaz. waktu itu Kaabah tapak asasnya itu dia Tak pernah ada. Tapi ketika Nabi Ibrahim sampai, tak tahu pun kat mana. Sebab kiranya macam dah tutup, dah ditutup dengan pasir ke, tapi kira tak nampak dengan mata kasar kat mana. Banjir kot. Dia pernah ada dulu, kan, tapi dalam Dibina oleh Nabi Adam kan. Betul. Dan tafsir menyebutkan dia rosak ketika mana banjir besar waktu zaman Nabi Nuh itu. Bila sampai pada zaman Nabi Ibrahim AS, asasnya sahaja yang tinggal. So sebab itu bila Nabi Ibrahim sampai, dia tak tahu pun kat mana kedudukan Kaabah tu. Lepas tu dia kata inda baitikal muharram, dia kata lebih kurang kat sinilah, kan. Sebab kalau kata perkara yang pasti, maka dia akan sebutlah di situ. Tapi dia satu tempat yang dia pun tak pasti kat mana, dia agak-agak aja lebih kurang lah. Oh, tu dia sebut indi tu, indi baitik. Inda tu di sisi. Kalau dia pasti, dia akan sebut fi. Fi, dia pasti dekat situ. Inda tu macam dekat sisi. So macam lebih kurang lah, sisi kanan ke, kiri ke, depan ke, belakang ke, dia tak pasti. Kalau dia pasti, dia akan kata fi. Macam kita kata, ana fil bait, aku kat rumah. So satu tempat yang kita pasti, kita dekat rumah. Kan? Tapi kalau kita cari rumah orang kata ana inda baitik. Aku ni lebih kurang dekat-dekat rumah kau lah, tapi aku tak sure kat mana. So dia akan guna inda baitik. Aku ni di sisi rumah kau, tapi aku tak sure lah kat belah mana ni, dekat ke, jauh ke, betul ke lorong ni, aku tak sure. Maka digunakan perkataannya adalah inda, menunjukkan dia berdekatan dengan kawasan itu, tapi dia tak pasti secara tepat di mana. Gunakan inda. Ya saya. Apa ni, dalam Quran ni Allah tak ceritakan lepas dia
suruh Nabi Ibrahim tu tinggal anak dan isteri dia tu, dia tak cerita pula kata Nabi Ibrahim ni dah buat rumah ke apa ke, tempat dah lah tak ada air, tak ada apa. Saya kadang-kadang saya bengong apa tu. Nak try tu, kita nak try nak picture kan tempat tu kan. Dia kata Allah suruh dia pindah. Dia kata dia tinggal anak dengan isteri kat tepi tu. Dah lah yang tak ada. Rumah tak ada dia tak buat. Betul. Ada riwayat ke Ustaz bab tu? Yang menyatakan bahawa dia tinggalkan di tempat yang tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa tu, dia tak buat rumah ke, dia buat rumah ke. Kadang-kadang benda tu misteri Ustaz, sebab jadi kita ni percaya sebab dia cerita Allah. Kan kita tak percaya kan. Tapi Allah tu dia nak cerita semua 4 volume tak cukup kot. Baik. Dia tak penting tu. Tu dia tak cerita. Silakan Haji Rosyam, ada apa-apa ke tadi? Duk patuh. Tak ada patuh. Apa-apa Baik. kena patuh lah. Patuh. Yang ditunjukkan oleh Nabi yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tunduk patuh. Di situ dalam riwayat tak ada menceritakan di situ adanya rumah ke apa-apa ke, tak sebut. Sebab apa? Dah difahami di situ bila sahaja Allah sebut, saya dah alih tadi. Tapi dia kat sini dia berdoa Ustaz. Dia berdoa biar orang datang mendekati mereka. Betul. Dan bila disebut kat sini ni orang tak ada lagi lah tu. Betul. Kenapa tak ada orang kat situ? Sebab dia adalah satu tempat yang tidak ada tanaman padanya. Sebab itu tak ada orang. Tak ada orang yang duduk kat tempat yang tak ada sumber air. Orang Arab dulu, mereka buat perkampungan di tempat yang ada sumber air. Kalau ada sumber air kat situ, maka akan adalah satu kampung nanti dekat situ. So fokusnya adalah pada sumber air. Sebab kalau tak ada air, tanam apa benda pun tak jadi. Nak dapatkan semua makanan tak boleh. So sumber air penting. Jadi wadi itu menunjukkan pada satu tempat yang sepatutnya tempat wadi selalunya tempat yang ni lah kan. Lembah selalunya kita tahu tempat yang subur sebab air turun ke situ kan. Tapi ini satu lembah yang tak ada tanaman. Maksudnya kawasan tu memang bukan kawasan turun hujan. Sumber air tak ada, hujan pun sangat-sangatlah jarang turun. Taburan hujan pertahunan dia sangat-sangat sikit. Sampai kawasan tu tak ada tanaman pun yang tumbuh. Jadi difahami menurut adat Arab, orang Arab terdahulu, bila tak ada tanaman, tak ada air. Bila tak ada air, tak ada orang akan duduk. Baik, maka sebab itu dulu situ bukan tempat duduk. Bila mula ada orang datang, bila setelah lepas ni lah. Lepas kisah ni yang dalam hadis sebutkan dia apa? Hajar hentakkan kaki dia, keluarlah air. Kan? Selepas daripada itu, okey, baik. Mekah ini dia adalah route untuk orang berdagang. Orang daripada Syam, Yaman nak ke Syam, route-nya dia akan lalu Mekah. So dia adalah jalan memang orang lalu, tetapi tak ada orang duduk. Orang ber-R&R pun tidak, sebab sumber air tak ada. Maka bila mula adanya sumber air daripada Hajar alaihissalam, maka ketika itu ada satu rombongan perdagangan daripada Yaman yang nak balik ke Yaman. Dia lalu dekat situ dan dia jumpa Hajar dan Ismail dan adanya sumber air di situ. Dia bukan kisahkan ada orang, dia kisahkan ada air. So bila dia tengok ada sumber air, mereka pun mula duduk di situ dan mula berkembang. Sebab itu Nabi Ismail alaihissalam dia berkahwin dengan wanita yang daripada keturunan Yaman. Tapi duduk di Mekah ataupun sekarang duduk di Saudi lah. Tapi asal keturunannya adalah Yaman. Sebab apa? Sebab waktu tu orang Yaman lah, kebetulan rombongan dia lalu kat situ, dia tengok ada air, dia pun mulalah duduk kat situ. Dari situ mulanya berkembang, mulalah jadi ramai duduk di situ. Dan ketika mana kan ada kisah waktu grup kumpulan Nabi Ismail dah pegang, waktu tu datang satu kabilah besar daripada luar, diorang attack Mekah dan diorang ambil alih. Apa yang dilakukan ketika itu? Yang dilakukan oleh kabilah yang ada ketika itu adalah mereka timbus telaga Zamzam tu. Dia timbus telaga Zamzam. Sebab itu Zamzam ketika itu tak ada selama beberapa ratus tahun. Sampai lepas tu balik dijumpai.
waktu dekat-dekat zaman Nabi SAW. Kenapa? Kerana sumber air itu yang menjadikan Mekah itu jadi hidup. Tak ada sumber air, memang tak ada orang pun yang ingin nak duduk di Mekah. Maka difahami daripada situ, memang tak ada orang, so tak ada rumah. Tak ada rumah dekat situ. Dan maka Nabi Ibrahim memang tak buatkan rumah. Perintahnya adalah pergi ke situ, berhijrah dan tinggalkan di situ. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Dia apa? Dia tunduk patuh kepada arahan. Kalau ikutkan, kalau fikir ikut logik, kan, perkara yang kita susahlah nak imagine dan kita memang takkan buat punya lah perkara-perkara yang begitu. Betul tak? Tetapi ini cerita bukan sesama manusia, ini cerita manusia dengan Allah. So bila cerita dengan Allah, dia satu perkara yang tak ada limit. Ingat tak ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru orang panggil buat haji? Ingat tak? Dalam surah Al-Hajj. Allah kata wa'adzin fin nasi yaumal haji. Allah kata serulah orang untuk datang buat haji. Ketika itu ada orang tak kat Mekah? Kan? Ada orang sikitlah. Tapi macam ni Allah kata nak seru orang buat haji, nak pergi kampung-kampung tu ingat dekat ke? Jangan. Tapi apa yang Nabi Ibrahim buat? Allah suruh seru. Nabi Ibrahim pun naiklah ke atas sebuah bukit, dia pun serulah orang untuk datang buat haji. Apa yang terjadi? Akhirnya suara Nabi Ibrahim itu didengar hingga ke tempat yang jauh dan orang pun mula datang. Wa ala kulli dhamir. Orang yang datang tu dengan unta, yang akhirnya unta tu jadi kering, jadi kurus kering. Sebab apa? Perjalanan tu jauh. Punyalah sampai jauhnya suara Nabi Ibrahim AS. So bila bercerita dengan Allah, dia cerita yang sudah tak bermain dengan logik dah. Dia dah tak bermain dengan logik. Sebab itu Nabi Ibrahim AS, ketika awal dia mencari Tuhan, dia banyak guna IQ dan dia banyak guna logik. Lepas dia dapat hidayah daripada Allah, jadi orang Islam, waktu tu bila berurusan dengan Allah, logik akal dia dah tak pakai. Asalkan arahan itu datang daripada Allah, dia jalan, dia dah tak fikir dah. Dia dah tak fikir. Baik. Yang ketiga, bentuk tunduk patuh Nabi Ibrahim AS ialah baginda apa? Ini yang paling famous lah. Boleh anak. Menyembelih anak. Ini ayatnya kita tak baca sebab kita semua kita dah tahu tentang ayat ini. Cuma saya nak tunjukkan saja perkataan yang ada dalam ayat ini pada surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat yang ke-23. Dan arahan ini juga adalah arahan, kalau diikutkan, arahan yang juga arahan tak logik lah. Nak sembelih anak, satu arahan yang tak logik. Tetapi arahan itu datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Maka mereka pun hanya apa? Perkataan yang digunakan dalam ayat ini kita akan lihat. Surat 437 ke? Muka surat 449. Muka surat 449 Ayat pagi 107. tadi Rozimah. Bawa hafal ke? Bukan hafal. Pagi tadi. Kita bagi ustaz mengaji dengan ustaz tadi. Ustaz Radhi. Okey, insya-Allah. Ayatnya tentang apabila telah sampai anaknya itu Nabi Ismail pada peringkat umur dia, maka dia kata, wahai anak kesayangku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelih engkau. Maka fikirlah apa pendapat engkau. Maka anak yang menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah mendapati aku daripada orang yang sabar. Maka dengan arahan Allah Azza wa Jalla, bagaimana Nabi Ibrahim, ayat 103 sebut, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah kedua-duanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah. Perkataan yang digunakan adalah apa? Aslam. Islam. Maksudnya dia berserah bulat-bulat, dia tunduk patuh. Dengan perintah Allah, yang mereka lakukan adalah tunduk patuh. Dia tak ada banyak tanya, tak ada banyak soal. Dia buatlah sahaja apa yang Allah perintahkan. Baik, maka sebab itu layaklah Nabi Ibrahim AS ini kan digelar, bila cerita tentang agama, dikaitkan Nabi Ibrahim dan dia digelar sebagai bapa agama. Digelar sebagai bapa agama. Kerana ketundukan Nabi Ibrahim AS kepada perintah Allah SWT adalah sangat-sangat hebat. Ini cerita beyond kita punya gambaran. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana kalau kita berada di tempat itu. Kan? Tak payah nak cerita tentang nombor 2 dan nombor 3 itu. Nak buat yang pertama pun belum tentu kita mampu, kan?
nak berlepas diri dan meninggalkan bapaknya sendiri, ayahnya. So bukan perkara yang mudah. Apatah lagi lepas tu nak tinggalkan isteri, nak sembelih anak. Itu lagilah cerita yang kita tak boleh nak bayangkan kalau kita berada di situasi tersebut. Maka Nabi Ibrahim AS adalah, kita dah lalu pada ayat surah Mumtahanah kan, dia adalah apa? Uswatun hasanah. Dia satu contoh ikutan yang sangat-sangat baik. Dia bapa agama kerana ketundukan dia kepada Allah Azza wa Jalla adalah satu ketundukan yang luar biasa. Baik, maka dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS, wahai Nabi Ibrahim, Islamlah ataupun berserah dirilah kepada aku, kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini cerita Nabi Ibrahim AS. Dan ayat ini sampai kepada kita pada hari ini. Pada hari ini kita bacalah. Kita dah baca sebelum ni dah banyak kali dah lah kan. Cuma pada hari ini kita bersama-sama melihat kepada ayat ini yang Allah perintahkan aslim. Islamlah ataupun berserah dirilah. Maka kita nak bersama-sama bertanya pada diri kita pada malam ini kan, bagaimana Islam saya? Bagaimana Islam saya? Persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita tentang bagaimana keislaman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun kalau diletakkan dalam bentuk terjemahan perkataan Islam itu, bagaimana ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tanya sekarang, duduk sejak kita tanya, bagaimana Islam saya? Ataupun bagaimana ketundukan saya kepada Allah? Dan soalan ini bayangkan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebelum itu kita akan ditanya oleh siapa? Oleh malaikat kan. Malaikat bertanya, ma dinuka, apakah agama engkau? Maka kita akan jawab Islam. Islam Madinah. Itu jawapan yang kita boleh hafal, tetapi bukan hafalan yang akan menjawab nanti. Dia akan dijawab oleh amalan. Amalan yang akan menjawab. Maka kita nak bertanya hari ini sebelum nanti kita ditanya. Soalan bocor Ustaz. Soalan bocor tapi tak boleh dijawab. Tapi dia jawapan dia tu semua ada dalam apa tu kan, yang doa yang tu radi tu billah tu. Irabba. Betul. Buat apa dia? Alahai. Sebetulnya ada checklist Ustaz. Wabi Muhammadin. Ada checklist sebetulnya, ada checklist. Dah hafal kan dah Ustaz, tapi takut tak boleh jawab juga. Nanti susah juga. Memanglah kita sejak daripada kita takut tentang nak menjawabnya nanti. Kita boleh hafal. Tetapi bukan hafalan kita yang jawabnya nanti. Kalau hafalan yang jawab, tak adil lah. Betul tak? Tak adil lah. Kalau siapa yang hafal, dia boleh jawab. Tak adil lah. Kalau macam tu sebelum mati, semua hafal sesiap jawapannya. Senanglah kan? Tak adil lah Allah kalau dia jawab dengan hafalan. Tapi bukan hafalan nanti yang akan menjawab. Kalau kita belajar bahasa Arab sebab nak jawab, itu pun tak akan boleh jawabnya. Silakan Haji Syam. Okay, kalau kita gunakan surah Al-Furqan 63 sampai ke 72 sebagai checklist sebagai orang Islam. Surah Al-Furqan, surah yang ke ayat 63 sampai 74 kota saya lah. Baik, ayat Ibadur sebagai orang Rahman. Islam tu checklistnya. Wah, dah siap checklist lagi tu. Checklist lah, kalau kita fikir apa kita buat tak benda tu. Ayat ke-62 iaitu ayat yang bermula dengan Surah berapa? Ibadur Al-Furqan Rahman. surah berapa tu? Muka surat 365. Surah 25 Kak. 365. Muka surat 365. Ayat tentang Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Boleh? Ini boleh dijadikan sebagai satu Checklist lah. Panduan. Masya-Allah, jazakallahu khairan Yusam. Untuk kita nak semak kembali dengan soalan yang kita nak bertanya pada diri kita, bila Allah sebutkan aslim, Islamlah kamu, maka kita nak bertanya bagaimana Islam saya? Bagaimana ketundukan saya kepada Allah Azza wa Jalla selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ini. Kalau merdeka dah ke-65 kali merdeka, bagaimana Islam saya pada umur yang ke-65 ini? Itu
soalan yang kita nak tanya. Kerana tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda telah lepas pada bahagian baginda melakukan ketundukan dia kepada Allah, menunjukkan keislaman dia. Ini tinggal bahagian kita untuk menunjukkan bagaimana keislaman saya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita lihat pada hari ini, memang mudahlah kalau kita nak kata dengan Islam yang ada pada negara Islam, ataupun kita kecilkan skop dia pada negara kita itu, nilai Islamnya telah hilang daripada diri seorang Muslim. Maka mudah untuk menerima sistem dan cara yang lain yang bersumberkan selain daripada Islam. Tapi itu cerita umum, kan? Kita tak nak cerita tentang umum, kita nak sesuatu yang khusus. Kalau kita belajar bahasa Arab semalam, kita nak sesuatu yang alif lam ma'rifah, kita tak nak yang nakirah, kita nak isim ma'rifah. Sesuatu yang menunjukkan khusus. Maka kita bukan nak cerita tentang keislaman orang lain ataupun ketundukan orang lain. Kita nak cerita tentang ketundukan dan keislaman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana orang lain, mereka akan jawablah kan, dengan apa yang mereka lakukan. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak adalah satu diri itu akan dibebankan dengan bebanan orang lain, kan? Wa anna sa'yahu sawfa yura. Usaha dia sendiri akan tengok usaha dia. Maka keislaman orang lain ataupun ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tak ada kena-mengena dengan kita, kan? Dia perlu lihat kepada keislaman dan ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang terdahulu, mereka dah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya apa yang dulu mereka lakukan. Maka keislaman mereka, ketundukan mereka, soleh ataupun tidak, baik ataupun tidak, itu hal mereka. Kita tidak akan ditanya tentang bagaimana Islam mereka. Yang kita akan ditanya adalah bagaimana Islam saya. Maka itu yang kita nak sama-sama melihat sedikit bagaimana keislaman kita. Ada beberapa poin yang saya ingin kongsikan sebagai mungkin satu perkara yang kita nak beri perhatian. Kita kena buat. That answer my doubt. Apakah keraguan Cikgu Mulyani? Keraguan tentang apa? Tentang amalan orang lain kita akan tanggung ke? Kita tak akan tanggung amalan orang lain. Kita akan tanggung hanya amalan diri kita sendiri. Baik. Kita nak melihat sebagai seorang Muslim, beberapa sudut yang kita nak melihat. Antaranya ialah saya ini Muslim dari sudut Waran saja. Muslim dari sudut akidah. Saya sepatutnya Muslim dari sudut akidah. Ini kita nak senaraikan beberapa poin dari sudut apa yang sepatutnya kita nak lihat keislaman kita ataupun ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita lihat pada surah yang ke-6 ayat 76 hingga ayat 79. Pada muka surat 137. Muka surat 137 ayat 76 hingga ayat 79. Ayat ni panjang, saya bacakan sahaja. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat
qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah wama ana minal musyrikin. Terjemahan, I'm doubtful of amalan-amalan kita sekarang ni tak sepadan dengan kesanggupan Nabi Ibrahim AS. But can we still regard it as hamba yang tunduk pada betul. Kita kan kita akan lihat bersama-sama. Kerana dia adalah Memang tak boleh nak buat macam Nabi Ibrahim. memang tapi dia bukan satu perkara yang mustahil lah kan, untuk capai ke tahap ketundukan yang begitu kan. Tapi dia mencabarlah, sangat-sangat mencabarlah capai. Kita aim untuk sampai kepada tahap para sahabat kan, itu pun dah saya kira satu cabaran yang sangat tinggi dah nak capai tahap ketundukan seperti mana para sahabat dulu. Ayat yang ke-76, maka ketika ia berada pada waktu yang gelap. Ini cerita tentang siapa? Cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia melihat sebuah bintang bersinar-sinar. Lalu Nabi Ibrahim berkata, inikah Tuhanku? Kemudian apabila bintang itu terbenam, Nabi Ibrahim berkata pula, aku tidak suka kepada yang terbenam hilang. Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit menyinarkan cahayanya, dia berkata, inikah Tuhanku? Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia, demi sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari kaum yang sesat. Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit menyinarkan cahayanya, berkatalah dia, inikah Tuhanku? Ini lebih besar. Setelah matahari terbenam, dia berkata pula, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan Allah dengannya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Perkataannya adalah pada ayat ke-79 ini cerita tentang Nabi Ibrahim AS ingin mencari Tuhan. Dan akhirnya yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim adalah inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Akhirnya apa? Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan. Hanifan itu secara murni, secara suci, tulus. Doa iftitah. Doa iftitah. Itu aja doa iftitah. Secara tulus, tak bercampur dengan perkara-perkara yang lain. Hanif ini ibarat kalau kita bayangkan satu susu yang putih, itu namanya hanif, bersih, tak bercampur dengan lain. Masuk saja setitik apapun lah, kopi ke, sirap ke, coklat ke, maka itu tidak lagi disebut sebagai hanif. Hanif adalah satu yang suci, yang tulus, ikhlas, tidak ada bercampur dengan apa-apa pun. Dan sebab itu di akhir ayat ini Nabi Ibrahim kata, wama ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah daripada kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kenapa? Kerana orang yang musyrik ini ataupun orang yang syirik ini, mereka tidak lagi hanif, suci dalam apa? Dalam akidah mereka. Kenapa? Kerana telah bercampur. Kerana telah bercampur dengan apa? Dengan perkara-perkara yang lain. Antaranya ialah syirik, kan? Mereka mengambil sesuatu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang antara contohnya Allah sebutkan pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-165. Pada muka surat 25. Muka surat 25, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 165, saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu. Mereka menyintainya, iaitu memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka menyintai Allah. Sedangkan orang beriman itu, mereka lebih cinta, iaitu taat kepada Allah sahaja.
Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman iaitu syirik mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini ada sebahagian daripada manusia yang mereka menyembah Allah juga, dia sayang Allah, dia taat kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama dia taat kepada perkara yang lain. Maka adakah itu telah dikira sebagai hanif, suci? Tidak. Dah tak kira sebagai suci dah, sebab dia dah bercampur dengan yang lain. Kan? Dia ada unsur apa? Di situ ada unsurnya syirik, sebab itu disebutkan sini adanya perkataan syirik. So syirik adalah bentuk kekotoran yang telah bercampur dengan kesucian yang Allah telah berikan kepada manusia. Iaitulah fitrah dia. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah manusia yang lahir ini kan semuanya dalam keadaan Islam. Kan kalau ada bahasa kita kain yang putih. So kita yang mencorakkannya. So, setiap orang lahir dengan ibarat kain putih, ibarat susu yang bersih. Tetapi setelah daripada itu dicampur dengan kekotoran-kekotoran. Dan kekotoran ini menjadikannya tidak lagi hanif, tidak lagi tulus hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Dah ada kerana perkara-perkara yang lain. Dia lakukan solat bukan lagi kerana Allah. Kan? Solatnya seperti ada orang yang bersolat kan, Allah sebutkan dalam Quran seperti solat orang munafik. Dia solat juga, tapi masalahnya apa? Dia solat bukan kerana Allah, dia solat kerana yura'unan nas, kerana nak tunjuk kepada manusia. Kan? Dia membaca Quran tapi bukan kerana Allah, tapi kerana nak digelar sebagai apa? Sebagai qari. Dan hadis yang kita dah baca tentang syirik, betul tak? Ingat tak hadis yang panjang tu? Tentang 3 golongan yang nanti pertama sekali Allah akan tanya. Iaitu pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang diberikan ilmu, terutamanya Al-Quran, dan yang ketiga orang yang diberikan kekayaan. Dan ketiga-tiga ini melakukan perkara yang luar biasa. Masuk neraka semua. Akan tetapi akhirnya diheret oleh malaikat dan dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Dia berperang pada jalan Allah. Dia kata, depa katalah kan. Dia kata kerana nak memperjuangkan agama Allah. Akan tetapi Allah kata bukan. Engkau berperang itu kerana engkau nak digelar sebagai pemberani. Dan memang engkau dah digelarkan pun sebagai seorang yang pemberani oleh manusia. Kan? Lalu diperintahkan malaikat tarik dia dan umbar dia dalam neraka. Kemudian orang yang diberikan ilmu, dia kata dia dakwa. Kan? Itu kata-kata setiap orang boleh dakwa apa yang dia nak dakwa. Dia boleh kata dia orang Islam, dia boleh kata orang beriman. Tetapi nanti akan ditanya bagaimana, apa bukti dakwaan dia itu. Dia dakwa dengan ilmu Al-Quran itu, dia baca Quran siang dan juga malam dan dia ajarkan Quran itu. Akan tetapi Allah kata tak, engkau baca Quran sebab engkau nak digelarkan sebagai orang yang mahir baca Quran. Suara sedap, qari, pandai taranum, ataupun orang yang memang rajin baca Quran, banyak kali khatam. Dan juga engkau mengajar itu sebab engkau nak digelar sebagai orang yang alim. Dan memang kau telah digelarkan pun dengan gelaran tersebut. Orang sebut je nama engkau, orang akan panggil, oh dia ni orang yang rajin, dia ni qari, dia ni ngaji je kerja dia, dia ni khatam tak berapa banyak kali dah. Dia ni memang orang yang alim. Maka malaikat menyeretnya dan dihumban ke neraka. Begitu juga orang yang diberikan oleh Allah harta, dia kata, mana saja yang Allah suruh berinfak, saya telah infak. Lalu Allah kata, engkau berinfak kerana engkau nak digelar sebagai dermawan dan memang kau dah digelarkan pun, dikenal sebagai orang yang dermawan. Lalu diheret oleh malaikat, dihumban ke dalam neraka. Kenapa? Amalannya baik tetapi adanya apa? Tidak lagi hanif, tulus untuk Allah SWT. Kan? Daripada solat dia, puasa dia, infak dia, pakaian dia, kan? Bukan dilakukan tulus ikhlas hanya kerana Allah, ada dah percampuran. Maka bagaimana keislaman saya? Sepatutnya Islam itu dia daripada, kita nak lihat daripada sudut akidah itu yang utama. Adakah tulus kerana Allah Azza wa Jalla dalam setiap yang kita lakukan. Sebab itu kalau kita lihat pada Nabi Ibrahim AS, antara perjuangan utama Nabi Ibrahim adalah dia menentang kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menentang penyembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dia digelar sebagai bapa agama.
bukan hanya kerana ketundukan dia itu yang hebat, tetapi ketulusan dia dalam tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, itu yang hebat. Tak bercampur dengan perkara-perkara yang lain, walaupun diancam, walaupun dikecam, dia tak campur dengan perkara yang lain, walaupun nak dibuang kerja, walaupun nak dibuang keluarga, tapi dia tetap teguh dengan ketundukan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita melihat keislaman kita daripada sudut akidah. Minimumnya kan, setiap daripada kita melihat bahawa dari sudut akidah ini kita cerita tentang perkara dalaman. Perkara dalaman yang orang lain tak tahu, orang lain tak nampak. Hanya kita dengan Allah Azza wa Jalla saja yang tahu. Maka minimumnya hingga nanti dalam diri kita timbul apa? Rasa malu terhadap Allah. Kita timbul dalam diri kita itu rasa redha terhadap Allah. Dalam diri kita akhirnya apa? Timbulnya rasa syukur terhadap Allah. Rasa tawakal. Rasa kasih dan sayang terhadap Allah. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5. Disebutkan ini 5 perkara yang minimum. Saya letakkan di sini rasa malu dan takut terhadap Allah. Minimum 5 perkara yang kita nak semak dari sudut akidah. Maksudnya dari sudut akidah ini daripada sudut dalaman yang kita tak melakukannya kecuali kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana ada orang yang dia malu untuk melakukan sesuatu kerana dia berada di halayak ramai. Dia takut nak melakukan sesuatu kerana dia berada di halayak ramai. Tetapi bila dia berseorangan, kan, dia telah apa? Dia telah merobek kan, perasaan malu dan takut dia kepada manusia itu, dan akhirnya dia berwajah dengan wajah dia yang sebenar. Iaitu dia langgar semua perintah Allah Azza wa Jalla ketika dia berada di belakang manusia. Di depan manusia dia malu nak buat dosa, nak buat salah, dia malu. Dia takut nak buat dosa. Akan tapi di belakang manusia dia melakukan dengan semahu-mahunya. Hingga akhirnya itulah yang kita dengar, kan, orang yang kita tak sangka melakukan sesuatu perkara, akhirnya Allah bongkarkan dia melakukan sesuatu perkara yang kita tak sangka. Tergamaknya dia melakukan perkara tersebut tak sesuai dengan dirinya yang kita kenal, kan, sebelum ini. Kenapa? Dari sudut dalaman disebutkan ketundukan dia dari sudut akidah itu terhadap Allah Azza wa Jalla. Bila disebut akidah, kita selalu bayangkan perkara yang sampai kita pun rasa macam cerita tentang Islam ataupun tak Islam, kan? Bila cerita tentang akidah, dia adalah cerita tentang engkau Islam ke engkau tak Islam. Tak. Dia cerita tentang perasaan dalaman kita yang orang lain tak tahu, yang hanya kita sahaja yang tahu. Contoh perasaan tadi kita tengok pasal kecintaan. Kecintaan itu orang tak tahu, kita je yang tahu. Maka kecintaan kita kepada selain daripada Allah, itu hanya kita je yang tahu, orang tak tahu. Maka perasaan malu dan takut untuk buat dosa di hadapan manusia, hanya kita je yang tahu. Orang lain tak tahu. Dan sebab itu orang yang dia takut kepada Allah, ketika mana dia tidak dilihat oleh orang lain, kan? Maka itu satu ganjaran yang besar. Itu yang kita baca pada surah Al-Mulk, kan? Pada setiap malam kita baca, and innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Allah bil ghaib, dalam keadaan dia tak nampak Allah dan dalam keadaan orang tak nampak dia. So itu mahal untuk rasa malu dan takut terhadap Allah di mana-mana sahaja. Itu satu bentuk akidah ataupun kekuatan iman yang berada dalam diri. Kerana orang di depan orang mudah untuk nak rasa malu dan takut untuk buat salah. Mudah. Kalau ada depan tu roadblock, kan, mudah tak untuk kita pakai tali pinggang, kan, untuk kita bawa kereta betul-betul? Mudah tak? Mudah.
Tapi yang susahnya apa? Bila tak ada polis. Nak ikut peraturan, waktu tak ada polis. So itu perkara yang mencabar. Maka untuk takut dan malu buat kesalahan di hadapan manusia itu perkara yang biasa. Tapi dari sudut akidahnya, ketundukan kita bagaimana ketika berada di belakang manusia. Rasa redha terhadap Allah. Redha terhadap apa yang Allah takdirkan pada kita. Sebab itu kalau kita cerita tentang apakah dia Islam. Apakah dia Islam? Rukun Islam. Mengucap Dua kalimah syahadat, solat, zakat, puasa, zakat, puasa, haji. haji. Baik. Dan kalau kita lihat pada rukun iman, dia adalah bentuk apa? Kalau Islam, dia bentuk fizikal. Kalau rukun iman, dia bentuk dalaman. Antaranya lah apa? Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada kadar dan juga Kadar. Pada maka malaikat. rasa redha terhadap Allah, ini perkara yang mahal, yang berkaitan dengan dalaman ataupun akidah kita, ketundukan dalaman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita boleh di hadapan manusia bila ditimpakan dengan ujian dan juga musibah, kita boleh nampak relax. Akan tetapi adakah dalaman kita betul-betul? Kita boleh kata, tak apalah, aku sabar, aku terima ujian ini. Tetapi dalaman kita, adakah benar-benar redha terhadap apa yang Allah telah takdirkan dalam kehidupan? And sebab itu hebatnya para sahabat ini, sehingga Allah kata apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Maksud redha kita terhadap Allah tu apa? Maksud dia terima semua. Terima semua apa yang Allah bagi pada dia tanpa ada rasa sedikit pun. Kalau dalam Al-Quran itu bahasanya wala yajiduna fi anfusihim harajan. Tak ada dalam rasa dirinya itu rasa macam tak berapa seronok. Rasa macam kalaulah ada pilihan lain, kalaulah tak payah buat, tak ada. Dia redha wa yusallimu taslima. Dia menyerahkan bulat-bulat berserah diri keseluruhannya terhadap apa yang Allah telah takdirkan. Maka redha terhadap Allah itu bentuk ketundukan yang kita nak lihat pada diri kita selama ini. Turun naik ini banyak sangat ujian dalam kehidupan kita ini, maka kita nak melihat kembali bagaimana redha kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Ataupun kita mempersoalkan, kenapa ya Allah, kenapa aku? Dan aku ni dah cuba nak berubah jadi baik ni, dulu tak berapa nak baik, kan? Dulu tak berapa nak tutup aurat, tak berapa nak solat, tak berapa nak baca Quran ni. Sekarang ni bila aku mula nak berubah, nak tutup aurat, nak pakai tudung, nak pakai pakaian yang longgar, mula nak jaga solat, mula nak baca Quran, waktu itulah ada je ujian. Kan, orang ni tak suka, orang tu tak suka, sibuk, tak ada masa dan sebagainya. Kenapa aku ya Allah? Kenapa tidak orang lain? Maka rasa redha terhadap Allah ini bentuk ketundukan akidah yang kita nak lihat semula pada diri kita. Rasa syukur terhadap Allah ini bentuk ketundukan pada setiap apa yang Allah telah berikan. Syukur terhadap perkara yang besar dan perkara yang kecil, syukur terhadap nikmat yang kita minta, dan lebih-lebih lagi pada nikmat yang tidak kita minta. Kerana kita selalu perasan untuk bersyukur pada nikmat yang kita minta. Betul tak? Kalau kita doa dapat, kita Allah terima kasih Allah, terima kasih Allah. Tapi cuba kalau tak dapat, hilang dia punya syukur itu, hilang dia punya redha. Kerana sebenarnya waktu kita dapat itu, kita bersyukur bukan kerana betul-betul bersyukur, tapi sebab kita dapat apa yang kita nak. Tanda sebenarnya ketundukan kita adalah bila tak dapat pun kita rasa okey. Dapat dan tak dapat perasaannya sama. Dapat dan tak dapat perasaannya sama. Maka itu tanda betul-betul redha terhadap Allah Azza wa Jalla dan bentuk kesyukuran yang sebenar. Kalau dapat pun dia alhamdulillah, tak dapat pun dia alhamdulillah. Dan begitulah Nabi SAW. Kan Aisyah kata bila Nabi urusan dia tu jadi atau dapat berita gembira, Nabi akan cakap alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Kalau urusan Nabi buat tak jadi, projek tak dapat, interview tak lepas, maka Nabi akan cakap apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kedua-duanya disebutkan lafaz syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk apa? Kedudukan dalaman kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita,
Dan atas apa pun keadaan yang Allah tetapkan kita, kita bersyukur ataupun tidak. Mudah untuk kita bersyukur bila Allah letakkan kita dalam nikmat. Allah bagi duit yang melimpah, rezeki yang melimpah, harta, jawatan ke, apa yang kita nak lah. Mudah untuk kita nak redha dan bersyukur. Tapi cabarannya ialah bila tak dapat apa yang kita nak. Adakah waktu itu masih lagi bersyukur ataupun tidak. Begitu juga tawakal, penyerahan diri kepada Allah dan juga kasih dan sayang terhadap Allah Azza wa Jalla. Bentuk kedudukan dalaman kita dalam kasih dan sayang kita terhadap Allah. Kasih sayang Allah terhadap kita memang tidak ada ragu-ragunya lagi. Kasih dan sayang Allah terhadap kita memang tidak ada ragu-ragunya lagi. Allah menunjukkan kasih sayang dia kepada kita dengan caranya yang tersendiri. Dan kasih sayang yang diberikan kepada kita itu sepatutnya dibalas dengan kasih dan sayang juga. Allah menunjukkan kasih dan sayang kepada kita dengan memberikan pelbagai perkara yang kita perlu. Dia cipta kita dan dia tahu kita perlukan kepada petunjuk, kepada manual, lalu diberikan kepada kita Al-Quran. Dia tahu kita nak hidup kan, perlu kepada udara, dia beri kepada kita udara. Dia tahu kita perlu kepada hujan, diberikan. Segala nikmat yang kita pandang, alah apa benda lah sangat, udara, hujan, tak ada apa benda lah. Kan? Kerana yang kita kisah, yang saya perlu adalah saya perlu duit. Kan? Saya perlu dapatkan rumah ataupun kereta yang saya nak, itu yang kita kisahkan. Hingga kita tak pernah kisah pun. Hujan ke, tak hujan ke, kita tak kisah. Janji, gaji setiap bulan, pencen setiap bulan masuk. Kalau hujung bulan tak masuk, itu yang buatkan kita menggelabah. Hujan tak turun, kita pun tak kisah. Selagi buka pipe ada air, tak ada hal. Kan? Tapi bila mula buka pipe tak ada air, waktu tu barulah nak menggelabah. Maka Allah menunjukkan kasih sayang terhadap kita. Di sepanjang umur kita ini, daripada mula kita dalam rahim, kalaulah bukan Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita, siapalah yang nak bagi makan dan minum kepada kita dalam itu. Hingga kita lahir, Allah tunjukkan kasih dan sayang kita kepada kita sangat banyak hingga hari ini. Maka rasa kasih dan sayang terhadap Allah itu adalah bentuk ketundukan dalaman yang perlu kita tujukan hanya kepada Allah. Dan itu boleh diterjemahkan dengan melakukan setiap perkara hanya kerana Allah dan tidak mengharapkan kepada apa-apa pun balasan. Kan? Kalau orang yang dia membaca Al-Quran, dia berinfak, dia bersolat, dia mengharapkan sesuatu balasan daripada keduniaan. Kan? Nak murah rezeki ke, nak mudah urusan dan sebagainya. Maka kita lakukan itu sebagai bentuk ketundukan kasih sayang kita terhadap Allah. Lakukan itu semuanya dengan rasa tak ada apa-apa pun aku nak. Aku buat tu memang hanya untuk kau ya Allah. Tak ada apa-apa pun yang aku nak in return. Tak ada apa pun. Seperti mana sifat al-abrar kan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala Wala syukura. syukura. Syukur. Kami bagi makan Saya tak minta terima kasih. tak minta terima kasih. Kami bagi makan itu memang kerana Allah, tak minta pun ucapan terima kasih. Tak minta balasan, jazaan, tak minta dibalas, kan? Dan juga tak minta terima kasih. Kadang kita memang tak minta dibalas, tapi alah, paling tidak kan, cakaplah terima kasih. Dah bagi jalan, paling tidak angkatlah tangan. Ini angkat tangan pun tak. Kan? Minta ucapan terima kasih, minimum. Kan? Maka tak meminta apa-apa daripada Allah Azza wa Jalla sebagai balasan, maka itu bentuk kasih sayang yang kita nak tunjukkan kepada Allah sebagai bentuk ketundukan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita nak melihat saya Muslim dari sudut ibadah. Saya Muslim dari sudut ibadah. Saya tunduk dan patuh kepada Allah dari sudut ibadah. Kita lihat dari surah yang ke-6, ayat 162, juga ayat 163. Ayat muka surat yang terakhir, surah Al-An'am, muka surat 150.
150 ayat 162 dan juga ayat 163. Muka surat 150 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Terjemahan. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku di antara seluruh umatku adalah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Ini yang kita selalu baca dalam solat kita. Kita apa? Kita menyatakan ketundukan kita dari sudut ibadah. Kita lakukan apa dia? Kita lakukan solat nusuki ini sesuatu yang kita persembahkan khususnya dari sudut sembelihan, hidup dan juga mati. Hidup dan juga mati kita lakukan itu hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk fizikal. Bentuk-bentuk fizikal yang kita lakukan. Dan kita lakukan itu la syarikalah. Dengan ikhlas, hanif, hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Kita tak lakukan itu kerana manusia, bukan kerana nak menunjuk, bukan kerana nak mendapat gelaran tertentu ataupun nak mendapatkan sesuatu, bukan. Kita lakukan itu semuanya hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, iaitulah untuk melakukan semua ibadah itu hanya kerana Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Maka semua ibadah yang bentuk fizikal, dan itu kalau kita lihat perkara yang apa, mudahlah untuk kita nak melihatnya, kan. Akan tetapi yang kita nak lihat bersama-sama ialah pada perkataan mahyaya dan juga mamati. Mahyaya maksudnya hidupku. Hidupku. Apa maksudkan dengan hidupku? Maksudnya ialah apa sahaja yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, atau lebih khususnya di sepanjang hari kita. Kita tolak waktu solat ni. Tolaklah waktu solat. Kita tolak waktu baca Quran, kita tolaklah waktu berinfak, waktu baca zikir-zikir, kita tolak. Baki hari itu, kalau orang yang bekerja daripada 8 hingga pagi hingga petang, 8 hingga 5-nya, waktu dia balik kerja, antara maghrib dan juga isyak, dan antara waktu tidur dan waktu sebelum tidurnya itu. Semua itu masuk dalam bahagian apa? Mahyaya, hidupku. Yang perlu dilakukan untuk siapa? Perlu dilakukan untuk lillahi rabbil alamin. Dia perlu beri perhatian. Perkara itu tetap perlu dilakukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla sahaja. Maka pekerjaan dia bagi siapa yang bekerja. Bagi siapa yang tak bekerja, dia jaga cucu ke, dia pergi pasar ke, dia kerja dengan NGO, dia berkebun, ataupun dia tak buat apa-apa pun, kan, duduk bersantai sahaja di rumah, maka semua itu kena dilakukan lillah, kerana Allah Azza wa Jalla. Maka ada tak orang yang kata, sahaja aku menonton movie kerana Allah Azza wa Jalla? Kena tak? Tak kena. Tak kena, kan. Sahaja aku lepak-lepak, kan, di kedai mamak kerana Allah Azza wa Jalla. Tak kena. Sahaja aku isap ukuk di masa lapang ini kerana Allah Azza wa Jalla. Tak kena. Maka orang yang dia tahu mahyaya, hidup dia itu untuk Allah, maka dia akan lakukan semuanya. Dia beri perhatian pada apa yang setiap dia lakukan. Dia pandu kereta, ustaz, pandu kereta pun kerana Allah ke? Ya.
kerana seseorang yang dia memandu keretanya pergi ke tempat yang tak baik. Dia lakukan itu adakah kerana Allah dapat pahala ke dapat dosa? Bila dia memandu kereta secara berbahaya, contohnya membahayakan orang lain, memudaratkan orang lain, dapat dosa ke dapat pahala? Kerana setiap apa yang dilakukan dalam aspek mahyaya hidup ini, itu ada dosa dan juga pahalanya selain daripada solat. Maka untuk solat kita tak bukanlah tak kisah, tapi kita tahu itu adalah ibadah. So kita tahu memang nak buat kerana Allah. Tapi masalahnya kita punya kerja yang lain daripada itu. Kita pergi office, kita pergi kerja tu setiap hari tu kerana siapa? Kerana Allah ke ataupun kerana selain daripada Allah? Kalau kerana Allah, maka pekerjaannya itu dia akan jaga cara kerjanya. Dia tak akan buat perkara yang urus niaga ataupun urusan yang haram ketika mana dia bekerja. Dia tak akan dalam pekerjaannya itu dimasukkan perkara-perkara yang tidak baik. Yang dia bekerja dengan orang ke, dia berniaga ke, dia tak akan masukkan urusan-urusan yang tidak baik kerana dia tahu ini ibadah dia. Dia tengah buat ibadah ni. Tak mungkin orang yang dia tengah solat kan, dia sanggup bercakap perkataan yang tak baik. Ada tak orang tengah solat dia mencarut ke? Tak ada. Adakah orang tengah solat dia pergi tengok video yang tak baik ke? Adakah orang tengah solat dia ambil rasuah ke? Adakah orang tengah solat dia online ke, dia tipu dia punya receipt ke? Tak ada. Kenapa? Kerana dia tahu dia tengah buat ibadah. So dia kena fokus ibadah itu untuk Allah. Tapi mahyaya di sepanjang masa kehidupan kita yang lain itu perlu diberi perhatian agar niatnya hanya kerana Allah dan dilakukan ikhlas hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana itu semua akan dikira sebagai apa? Ahsanu amala juga. Dikira sebagai amalan-amalan yang terbaik. Bukan dikira hanya solat kita sahaja, tapi 24 jam itu akan dikira. Maka seluruh kehidupan ini kena pastikan dia lillah Rabbil Alamin, tak ada alasan yang lain. Tak ada alasan. Silakan. Okey. Kalau adakah cukup untuk setakat niat ya, kata saya kerja untuk kerana Allah, ataupun dalam pekerjaannya tu dia kena berzikir ke, atau dia mandu kereta pun dia berzikir ke, dia masih buat akaun ke, dia berzikir ke, atau ingat Allah. Diterima ke kalau berzikir tu, Ustaz? Baik. Bila kita niat nak melakukan itu sesuatu itu kerana Allah, maka bukanlah yang dimaksudkan itu adalah sepanjang dia bekerja tu dia kena berzikir ataupun kena dengar Quran, bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan bekerja yang diniatkan kerana Allah adalah dia lakukan kerjanya itu dengan cara yang sepatutnya. Daripada sebesar-besar hingga sekecil-kecil aspek. Contoh, saya selalu sebutkan, kalau dia masuk pukul 8, habis pukul 5. Maka orang yang bekerja kerana Allah, dia akan ikut masa 8 hingga 5. Dan 8 hingga 5 itu, dia tak akan masukkan dalam 8 hingga 5 itu, dia pergi buat kerja yang lain. Dia buat kerja part time, kan? Dia online ke, dia shopping ke, tengok handphone ke, main handphone ke. Dia tak akan buat. Sebab apa? Itu dia buat kerana Allah, niat dia kerana Allah. Kalau orang kan, dia buat itu kerana Allah. Dia niat, dia kerja tu, dia niat kerana Allah. Tapi dalam kerjanya itu, nak lepas projek kena bagi duit kopi. Walaupun dia duduk berzikir, istighfar ke berzikir, adakah itu dikira kerana Allah? Tak, dia tak kira dah kerana Allah. Maka walaupun orang tu dia duduk di meja dia daripada pagi sampai petang, dia tak berzikir sekalipun. Dia hanya duduk menjalankan tugas dia. Daripada awal dia kata, ya Allah, aku keluar rumah niat ni untuk cari nafkah, aku kerja kerana Engkau ya Allah, kerana aku tak nak meminta-minta. Kerana aku nak bagi nafkah kepada ahli keluarga aku dengan duit yang halal. Dia duduk kat meja dia, daripada pagi sampai ke petang, tak ada satu zikir pun yang dilafazkan. Tak ada satu ayat Quran pun yang dia baca, ataupun tak ada satu ayat Quran pun yang dia dengar. Dia tetap akan mendapat pahala ibadah di sepanjang dia duduk di ofis itu. Kerana dia dah niat untuk Allah dan dia buat pekerjaan dia ikut cara yang sepatutnya, yang guideline yang datang daripada Allah. Kalau ada je urusan dia yang bertentangan dengan Allah, maka ketika itu dia dah tak jadi ibadah dah. Dia dah tak jadi kerana Allah, dia jadi kerana lain. Bos suruh buat ni, dia ikut, tapi dia tahu ini salah, tak boleh buat ni. Kan? Walaupun perkara yang kecil. Kan? Saya sebutkan selalu, kerja kedai makan kecil, simple je. Campur nasi semalam dengan hari ni, lepas tu goreng. Benda simple je. Lauk ataupun lauk. Sikit je. Kan? Ataupun guna bawang tu dah tak berapa nak elok. Kan? Dia nak masak tak boleh, dia pun blend dengan yang bau. Kan? So, perkara kecil-kecil. Tetapi dia boleh jadi ibadah ataupun tidak ibadah. Maka dalam pekerjaan kerana Allah itu bukan kena dalam pekerja tu kena zikir, baca Quran dan sebagainya, tapi cara kerja tu kena buat ikut guideline yang Allah telah
Allah telah tetapkan. Walaupun dia niat kerana Allah, tapi cara kerja tu tak kena, maka dia tak adil lah, kan. Macam pekerjaan dia menuntut dia untuk kena buka tudung contohnya. Kan saya kerja ni sebab cari nafkah, tapi kerja saya kena buka tudung, saya terpaksa lah. Maka itu tak jadi ibadah lah, sebab walaupun kerjanya itu bagus, sumbernya itu, akan tetapi dia dah langgar guideline Allah, maka dia dah tak jadi. Wallahu alam. Tapi Ustaz, dalam solat tu kita dah niat dah kerana Allah, solat padu ni buat berapa rakaat kerana Allah. Tapi dalam sembahyang tu ada juga kita melencong. Betul. Tak jadi dia kenapa? Itu dalam solat. Dalam solat tu masih melencong. Jadi apatah lagi dalam mahyaya, kan, dalam kita menjalani kehidupan, urusan seharian kita, maka lagilah banyak melencong itu. Maka itu yang selalu kena ingat, itu adalah lillah. Sebab itu kita baca doa iftitah ni dalam solat, kan, kena baca. Sebab Allah nak suruh ingat balik, ingat kehidupan, bukan solat je untuk Allah. Urusan harian tu juga kerana Allah. Walaupun nak keluar pergi beli minum petang, nak pergi beli kuih, kena lakukan itu untuk Allah. Maka orang yang dia pergi beli kuih minum petang kerana Allah, dia akan beli sekadar yang sepatutnya, dia tak akan beli ikut aku nak ni. Akhirnya balik rumah tak bermakan, buang. So itu bukan beli kerana Allah. Kan? Beli kerana Allah, beli sekadar yang dia nak makan dan sekadar yang habis untuk melepaskan rasa. So pada setiap urusan seharian, dia kena lillah untuk Allah dalam cara dia itu. Bukan kerana dia kena selitkan zikir dan doa dan sebagainya, itu tak. Secara zahirnya itu tak dikira lah. Kan? Bolehlah dapatlah ganjaran. Akan tapi tidak dikira kerjanya itu kerana Allah kalau tak ikut guideline datang daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ketundukan kita dari sudut ibadah, terutama ibadah yang khusus dan juga ibadah yang umum, itu kita nak semak bersama-sama agar dilakukan hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Kan? Solat, bacaan Quran dan pekerjaan urusan harian kita nak lakukan itu hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kata dalam solat itu, dalam bacaan Quran itu, kita kena paksa diri kita. Tak apalah, memang dalam nak melakukan kebaikan memang kena paksa. So janganlah anggap paksa itu adalah tak ikhlas, tak. Dia memang kena paksa dalam nak melakukan kebaikan. Kita jaga niat pada awal nak melakukan suatu perkara dan lakukan itu ikhlas hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian yang ketiga, kita nak melihat ketundukan dari sudut akhlak. Kalau kita lihat pada yang awal, yang pertama ini dari sudut akidah, yang kedua dari sudut ibadah. Kedua-dua ini adalah ceritanya ketundukan kita dengan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan nombor yang ketiga ini dia adalah bentuk ketundukan kita dari sudut akhlak, dan ia lebih kepada apa? Lebih kepada urusan kita dengan lain. Dia sudut akhlak. Baik, sekiranya insya-Allah kita cakap itu dulu, boleh? Kita akan sambung pada minggu hadapan. Saya mohon maaf kita tak sempat nak habiskan kerana ada satu lagi poin yang saya nak kongsikan selepas ini. Poin ini dan juga satu lagi bentuk yang kita nak semak bersama-sama. Ayatnya simple, adalah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim agar aslim, serah dirilah ataupun tunduk patuhlah kepada aku. Lalu Nabi Ibrahim AS telah menunjukkan bentuk ketundukan dia kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu Nabi Ibrahim AS, dia telah melakukan apa yang dia kena lakukan dalam kehidupan dia. Dan kemudian kita nak bertanya kepada kita, bagaimana pula ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Nabi Ibrahim, dia tak ada kena-mengena dengan kita. Amalan dia lah. Dan amalan kita adalah amalan kita. Allah akan tanya bagaimana Islam, bagaimana ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla di sepanjang kehidupan. 10% ya Ustaz. 10% pun tak tentu ya Ustaz. Yang penting kita adalah bermuhasabah, berfikir kembali untuk Ada kita bagaimana Islam saya. Kita nak fikir setiap hari, kita fikir bagaimana Islam saya. Bagaimana Islam saya. Stick dia Nabi Ibrahim punya kepatuhan lah kan.
sebagai betul. kayu ukur dia. Tapi Sebagai kita kayu. memang tak boleh nak buat lah. Baik. Kita memang tak boleh nak buat lah, kita memang tak boleh nak buat, tapi Nabi Ibrahim adalah seorang manusia jugalah, seperti mana Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Mereka semua adalah manusia dan kita juga adalah manusia. Maka kalau kita tak boleh capai tahap itu, paling tidak kita dengan para sahabat itu gapnya janganlah jauh sangat. Janganlah jauh sangat. Kita memanglah tahu kita takkan sampai pada tahap sahabat. Mudah-mudahan maunah Ustaz. Kita nak usahalah sampai kepada situ, kerana kita tak nak membiarkan diri kita dalam zon yang selesa. Kan memanglah Allah keampunannya itu sangat-sangat luar biasa kan, tetapi kita tak nak tenggelamkan diri kita dengan keselesaan bahawa Allah itu Maha Pengampun, kerana syaitan akan bermain-main dengan perkara itu. Allah kata wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan dengan sifat-sifat Allah yang banyak tu. Kan? Tak apalah engkau solat lewat ke kan, Allah kan Maha Pengampun. Tak apalah ada sikit-sikit kadang-kadang cuik masa waktu kerja, Allah kan Maha Pengampun. Tak apalah hari ni tak baca Quran, Allah kan Maha Pengampun. Maka Allah peringatkan, jangan kamu diperdayakan oleh syaitan dengan sifat-sifat Allah itu. Maka kadang Ustaz sekejap. Kadang saya bersangka baik dengan Allah. bersangka baik Allah dengan sembahyang apa nanti Allah maafkan. maka Allah bersangka peringatkan. baik. Allah peringatkan tentang perkara itu, kerana itu antara cara syaitan masuk kepada kita. Kan kerana diri kita ini memang suka mencipta alasan. Allah sebut walau alqa ma'azirah, walau mereka itu memang ma'azirah, suka bagi keuzuran, bagi alasan yang pelbagai. Memang itu sifat manusia, sampai nanti di mahsyar pun akan tetap nak bagi alasan yang pelbagai. Kan, lalu peringatkanlah jangan sampai tertipu dengan syaitan, dengan sifat-sifat Allah, kerana syaitan akan bermain dengan sifat-sifat Allah itu agar kita menjadikan itu sebagai satu alasan. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terkasar bahasa. Moga ada manfaat dapat diambil. Sejujurnya pada setiap perbincangan kita, yang saya membayangkan adalah diri saya berada di situ. Maka sebab itu kadang-kadang perbincangan itu ataupun ayat-ayat itu dia pada saya dia mungkin ada orang anggap dia adalah macam laser ataupun agak kasar, kerana saya membayangkan diri saya berada di depan ayat itu, dan saya kongsikan poin ini dengan melihat pada diri saya sebenarnya kan, untuk kita refleksi bersama-sama. Saya tidak berniat untuk menunjukkan kepada sesiapa pun daripada kalangan kita. Mudah-mudahan kita boleh mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla untuk diri kita, kerana itu yang utamanya adalah saya. Macam mana pun kita akan balik kepada bagaimana saya. Kita tak balik kepada orang lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma